Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi darain amin. Fasal yang ketiga, adab mandi junub. Selesai tentang wuduk semalam. Nak cerita tentang mandi junub ni, kita masih lagi dalam jadual. Kita masih lagi dalam segmen Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sedang menyusun jadual kehidupan. Pada zaman dia sesuai. Zaman kita kemungkinan perkara tu tidak berapa sesuai kerana cara hidupnya sudah berbeza, zaman yang berbeza, pada waktu kerja yang berbeza. Jadi kita tidaklah wajib untuk mengikuti keseluruhan jadual waktu yang telah disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tetapi itu salah satu daripada gambaran bagaimana nak menyusun jadual kehidupan akhirat dalam kehidupan kita. Mungkin kita boleh edit jadual tersebut untuk kesesuaian diri kita. Tujuan utamanya kita susun jadual akhirat supaya apabila kita susun jadual akhirat, amal-amal akhirat kita semakin terorganisasi, kemudian semakin mudah untuk dijaga, semakin mudah untuk dipantau, dan semakin mudah untuk mencapai kejayaan. Kerana setiap kejayaan bukan saja memerlukan kepada perancangan, bahkan memerlukan kepada susunan kerja yang betul, kemudian memerlukan kepada pelaksanaan, kemudian memerlukan kepada selepas pelaksanaan PDC, cek kita punya amalan, kemudian selepas kita cek maka kita melakukan penambahbaikan. Sama je dengan kerja dunia ni. Kerja dunia ni plan, do, action, check. Plan, do, check, action. Itu untuk kerja dunia. Kerja akhirat memerlukan perkara yang sama. Bahkan kerja akhirat tu lebih utama untuk buat plan, do, check, action. Kerana apa? Kerana yang ditawarkan, ganjaran yang ditawarkan di akhirat lebih besar. Sedangkan untuk ganjaran yang kecil ni pun, dunia ni sekadar dapat duit, sekadar dapat beberapa perkara yang bersifat sementara, hanya dengan tawaran tersebut kita telah pun bersungguh-sungguh mengejarnya. Dengan tawaran akhirat yang jauh lebih baik daripada tawaran dunia, patutnya usaha kita berganda-ganda kerana tawaran tu lebih baik. Jadi itu tujuannya kita menjadualkan hidup tentang amalan akhirat. Ni kita teruskan dengan jadual adab mandi junub. Apabila kamu didatangi junub kerana bermimpi, bersetubuh, haid, nifas atau bersalin, maka pergilah ke bilik mandi dan ambilkan bejana air atau air paip dan basuhkan kedua tanganmu 3 kali dan hilangkan segala kekotoran yang ada pada badanmu. Okey. Apabila kita dalam keadaan berjunub, firstly apa nak buat? Pergi ke bilik mandi, yang tu tahu dah. Pergi ke bilik mandi, kemudian kalaulah kita ni dalam bekas, maka basuh tangan dulu sebelum celup air dalam bekas. Tapi kalau kita ni dah pakai paip, tu basuh tangan je lah. Basuh tangan tetap menjadi sunat. Ini penyempurnaan. Tak basuh tangan sah mandi junub, sah. Tetapi basuh tangan tu adalah salah satu daripada sunat yang dianjurkan sebelum mandi junub. Itu satu. Kemudian pastikan segala kotoran yang ada pada badan kita dibersihkan. Ada kotoran-kotoran, ada kemungkinan ada air mani, ada air wadi, ada air mazi, kemungkinan ada selepas berjunub. Kalau haid, kotoran haid. Kalau macam-macam kotoran, maka bersihkan kotoran dulu. Ni sebelum mandi ni. Mula-mula basuh tangan, lepas tu basuh semua kotoran yang ada pada badan. Kemudian kalau boleh sahabat-sahabat, basahkan dulu bahagian badan, tempat-tempat yang susah kena air. Supaya apabila kita mandi wajib, maka tempat tu lebih mudah untuk kena air. Kalau tempat tu masih lagi tak kena air, jadi agak susah untuk kita kena dibimbangi. Apabila kita mandi nanti, dia tak suka untuk kena benda kering kan. Benda yang dah basah nak dibasahkan untuk kali kedua lebih mudah. Tapi tidaklah memberi maksud apabila kita dah basuh kat situ, masa mandi wajib semalam tak payah basuh dah, kena basuh juga. Kat teh, naik atas sikit. Nanti kena ni. Naik atas. Duduk kat abang Tif. Jadi, yang pertama basuh tangan. Lepas tu cuci semua kotoran yang ada pada badan. Lepas tu, perkara ni agak janggal, agak jarang dilakukan oleh kita, tapi Nabi SAW melakukan secara begitu. Dah siap tu, ambil wuduk dulu. Dah habis basuh tangan, dah cuci kotoran pada badan, bermula dengan ambil wuduk dulu. Bila dah ambil wuduk, seperti kafiat yang telah kita belajar, dengan doanya, dengan kaedahnya, dengan penyempurnaannya. Bila dah selesai mengambil wuduk, tuangkan pula air ke atas kepalamu 3 kali serta diniatkan mengangkat junub
janabah atau sebagainya. Ambil air, kalau kita pakai cebok, tuang ke atas kepala. Kalau kita pakai paip, tuang atas kepala lah. Tuang tu di bahagian tengah badan. Ketika tuang itulah diniatkan nawaitu raf'al janabah. Tak apalah. Yang tu adalah niat yang pendek badan lah. Ketika kita tuang air atas kepala, dalam hati kita duk kata sahaja aku mengangkat janabah. Selesai. Baik. Kalau kita mandi, siapa yang pernah mandikan mayat ataupun melihat orang mandikan mayat, dipanggil air 9. Air 9 ni air yang sunat, perkara sunat untuk lakukan. Basuh 3 kali di tengah, basuh 3 kali di kanan, basuh 3 kali di kiri. Pada mandi junub juga disunatkan perkara yang sama. Sebab itulah ulama sebut ketika kita mandi junub adalah salah satu daripada tempat dalam hidup ni, tempat kita boleh ingat mati. Ketika kita mandi junub adalah salah satu tempat untuk kita mengganti mati, sebab kaedah mandi junub dengan kaedah mandi mayat sama je. Yang bezanya mandi junub kita mandi sendiri, mandi mayat dimandikan oleh orang lain. Baik. Ketika kita jirus air atas kepala tu, kena je air kat kepala, maka kita pun nawaitu raf'al janabah. Sebagai 9. Kemudian tuangkan air tu pada pihak kanan 3 kali. Tuang sebelah kanan pula, dah kali 6 dah. 3 di tengah, 3 di kanan. Kemudian pada pihak kiri badan 3 kali. 3 di kiri. Dan gosokkan pada bahagian depan dan belakang badanmu, dan hendaklah diselat-selatkan rambut. Memastikan semua tempat di tubuh kita ni kena air. Tempat yang dikira anggota luar lah. Dalam hidung ni dia bukan anggota luar. Di sini anggota luar. Dalam telinga tu bukan anggota luar. Selagi sampai dak tangan tu anggota luar. Selain daripada tu dah bukan anggota luar. Jadi mana-mana yang dianggap sebagai anggota luar, maka wajib sampaikan air. Jadi sapulah di celah-celah badan kita, di bahagian depan, di bahagian belakang. Kalau ada tempat-tempat yang perlu, yang berlipat-lipat, maka masukkan tangan dalam tu, sapu kan. Rambut kita ni selat-selat, janggut kita ni. Jadi semua tempat tu dipastikan kena air keseluruhannya. Di celah kuku ni, yang mana kuku panjang, maka kena masukkan air di celahnya. Kalau pada rambut tu, dia berbeza hukum dengan wuduk. Janggut yang tebal, maka wajib sapu di luar janggut. Kulit di dalam janggut, hukumnya sunat untuk dikenakan air. Tapi bagi mandi wajib, tak kira janggut tebal, tak kira janggut nipis, maka kulit di dalamnya wajib dikenakan air. Jadi bagi janggut tebal tu dia kena lebih lebih serius untuk memastikan air masuk dalam kulit di bawah janggut. Serta peliharalah supaya tidak tersentuh kemaluan ketika mandi. Dan ketika mandi tu, oleh kerana kita dah wuduk, maka peliharalah untuk tak kena kemaluan. Keperluan untuk sebab itulah kita kena basahkan dulu tempat-tempat yang berada di celah-celah, dibasahkan dulu supaya nanti apabila kita mandi wajib lebih mudah air nak sampai ke situ. Jadi peliharakan tangan daripada kena kemaluan. Untuk kemaluan sendiri dalam agama ni, untuk kemaluan sendiri tidak membatalkan wuduk andai kata kemaluan itu tersentuh dengan belakang tangan. Kalau sentuh dengan depan tangan ni macam mana nak tahu? Kita letak tangan kita kat lantai, kemudian yang mana tempat yang kena lantai itu nama dia di bahagian depan. Jadi tangan di bahagian depan ni kalau tersentuh kemaluan, maka dia membatalkan wuduk. Tapi kalau tersentuh bahagian belakang ni, maka tak batal wuduk. Sebab tu kalau ketika kita sedang menyampaikan air menggunakan tangan, maka pastikan di belakang tangan. Tetapi jika tanganmu tersentuh kemaluan, maka hendaklah diulangi mengambil semayang. Tapi bukanlah sampai haram kena, tidak. Kita cuma berhati-hati. Kalau terkena juga dengan bahagian depan tangan, maka wuduk semula. Itu saja, tak ada masalah pun. Cuma wuduk dahulu sebelum mandi wajib, itu perkara yang agak jarang dilakukan oleh ramai orang. Apa yang tersebut dalam kaifiat mandi itu ada yang fardu dan ada yang sunat. Jadi kita mula dengan basuh tangan, kita mula dengan cuci kotoran pada badan, tak kira apa jenis kotoran. Kotoran terbahagi pada dua. Ada kotoran yang berbentuk najis, ada kotoran yang tidak berbentuk najis. Contoh kotoran yang berbentuk najis binatang. Itu najis. Najis kita, itu najis. Tetapi contoh kalau air liur, perkara yang kotor tetapi tak najis. Dia ada perkara yang kotor tapi najis, perkara kotor tapi tak najis. Jadi apa sahaja yang diklasifikasikan sebagai kotoran, basuh dulu. Mula basuh tangan, lepas tu pastikan buang kotoran pada badan. Yang ketiga, jirus air di bahagian tengah. Ketika jirus air bahagian tengah, yang pertama tu niatkan mandi wajib.
Giro setengah 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Yang kita sebut ni semua sekali ada yang bersifat rukun, ada yang bersifat sunat. Jadi yang rukunnya apa? Yang rukunnya yang pertama niat, yang kedua membasuh sekalian badan. Itu saja rukun. Yang lain penyempurnaan mandi junub. Tujuan apa kita menyempurnakan mandi junub sampai nak berajar mandi junub ni? Sahabat rahmati Allah, kita ulang balik. Mandi junub ni sebahagian daripada ibadah. Maka segala ibadah dia ada tahap sah, dia ada tahap yang lebih sempurna. Tujuan kita bukan sekadar nak melakukan ibadah yang sah, tetapi kita nak melakukan ibadah yang sempurna. Kesempurnaan ibadah itu tujuannya adalah untuk menjaga hidayah yang ada dalam hati kita ni. Ada perasaan takut Allah kat sini. Sebab ada orang tak takut Allah. Ada perasaan takut nak buat maksiat, ada perasaan sayang kepada agama. Itu tanda-tanda hidayah. Dan ada orang tak ada perkara ni. Jadi apabila kita mempunyai perkara ni, mempunyai hidayah ni, bentuk-bentuk hidayah yang begini ataupun bentuk-bentuk hidayah walau macam mana pun, maka perkara tu perlu dijaga. Kenapa perlu dijaga? Kerana ada kemungkinan hidayah Allah yang tu yang kita tak nak. Boleh jadi perkara tu kita dah hurai 2-3 tajuk yang lepas. Jadi kita buat kesempurnaan tujuannya untuk menjaga hidayah yang ada pada diri kita, insya-Allah. Adapun selain daripada yang dua ini sunat saja. Sebab tu kalau orang tanya niat apa tu rukun mandi junub, 2 niat dan menyapu air ke sekalian badan. Rukun wuduk 6, 4 basah 2 kering. Apa yang kering? Yang kering niat dan tertib. Yang basah muka, tangan, kepala dan kaki. Itu mudah nak ingat. Habis tentang mandi junub. Kita masuk sebab dia jarang dilakukan di Malaysia ni dan dia lebih sesuai untuk dipelajari di dalam kitab fiqh. Kita baca sekali lalu untuk mengambil berkat kitab. InsyaAllah pada setiap tajuk ada keberkatan. Ana kongsi dengan sahabat tentang ada seorang dulu sebelum anak buka pondok, ada beberapa orang yang anak ni jenis suka ambil orang duduk dengan anak, kemudian anak mengajar kitab. Kadang-kadang ada seorang, kadang ada 2 orang. Jadi dalam ni kemungkinan ada yang pernah duduk dengan anak setahun, duduk dengan anak 6 bulan mengaji kitab. Jadi dalam ramai-ramai yang duduk dengan anak tu adalah seorang ni, dia tanya, masa tu kita mengaji bab jenayah. Bab jenayah ni hukum fiqh. Jadi bila kita mengaji bab jenayah, dia pun tanya, apa keperluan kita nak mengaji bab ni? Sebabnya kita bukan implementasi pun bab jenayah. Hukum jenayah yang ada di negara kita ni sekarang ni adalah hukum sekularisme, hukum yang datang daripada orang sekular, bukan datang daripada agama. Jadi apa tujuan kita belajar? Jadi anak jawab, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini pesan Allah. Persoalan kenapa kita kena tuntut ilmu agama, kadang-kadang ilmu tu tidak diimplementasi pun pada zaman ni. Kata Allah dalam Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, yuriduna liyutfi'u nurallahi, ke nak memadamkan nur Allah, cahaya Allah atas muka bumi. Wallahu mutimmu nurihi, Allah, sedangkan Allah pasti akan mutimmu nurihi, akan menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu tetap berusaha untuk memadamkan cahaya mereka, cahaya Allah. Bagaimana cara mereka memandangkan cahaya Allah? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka cuba memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Apa maksud ayat memandangkan cahaya Allah dengan mulut mereka? Sahabat mati Allah, kadang kita tengok zaman ni agama kita mati bukan kerana peperangan kebanyakannya, tapi kerana ajakan-ajakan yang datang daripada mulut, pengaruh-pengaruh yang datang daripada mulut. Mereka mempengaruhi umat Islam untuk buat ni, untuk mengagungkan barat, untuk mengagungkan hiburan, untuk sibuk dengan sukan, sibuk dengan perkara-perkara lain. Cara mereka mengajak dengan mulut mereka. Mereka cuba menyesatkan orang beriman, cahaya Allah cuba dipadamkan dengan mulut-mulut mereka. Mengajak dengan memperlihatkan keindahan terhadap apa yang mereka ajak. Hiburan yang mereka ada, kemodenan yang mereka ada. Kemudian apabila mereka berterusan buat ni, tujuannya apa? Tujuannya mereka nak memadamkan cahaya Islam. Soalnya cahaya Islam tu apa? Setengah ulama mengatakan nur Allah itu adalah ilmu Islam.
Jadi apabila kita mengaji ilmu agama, walaupun kadang-kadang ilmu tu tak digunakan pun, contohnya ilmu tayamum, tak pernah guna seumur hidup, umur kita kat 3, 40, 50 tahun ni tak pernah tayamum pun. Tiba-tiba kita mengaji tentang tayamum. Kenapa? Ada orang tak ada mood nak mengaji tentang tayamum sebab tak pernah guna. Ada tajuk-tajuk yang kita tak pernah implementasi pun. Jawapannya adalah kita mengaji tentang tajuk-tajuk tersebut sebab tujuan mengaji itu yang pertama ilmu, yang kedua Allah Ta'ala telah pun memilih kita sebagai golongan untuk menjaga cahaya tersebut. Allah memilih pengaji-pengaji ilmu ni, walaupun ilmu tu tidak digunakan, tapi ilmu tu dipelajari kerana itulah cahaya Allah. Allah tak akan benarkan cahaya di pada mata muka dunia. Akan ada satu golongan yang sentiasa mengaji ilmu agama, yang sentiasa mempraktikkan ilmu agama, yang sentiasa mengingati ilmu-ilmu dalam agama, sehingga apabila Islam menang esok, seluruh implementasi tentang perkara agama, pelaksanaannya boleh dilaksanakan kerana di sana masih ada orang yang pakar tentang perkara agama. Kecuali ketika Allah Ta'ala kehendaki nanti, apabila Allah Ta'ala matikan para ulama' dan sebagainya, ketika itu tak ada arah lah. Nabi kata ketika itu akan berlaku satu zaman yang bertanya tidak mengetahui, yang ditanya tu tidak mengetahui lebih daripada yang bertanya. Contohnya anak ni nak tahu tentang satu jawapan, tentang satu soalan, anak tanya kepada orang, tanya tu pada orang yang dikenali sebagai ulama' lah, tanya-tanya, yang kena tanya pun tak tahu. Sampai satu zaman begitu nanti. Jadi sementara kita boleh menjaga cahaya Allah Ta'ala ni, jagalah. Baik, kita mengaji adab tayamum. Semoga dengan usaha kita mengaji ni, kita menjadi sebahagian golongan yang menjaga cahaya Allah. Diharuskan bertayamum. Diharuskan bertayamum apabila lemah daripada pemakaian air disebabkan perkara berikut. Asasnya tayamum dibenarkan apabila berlaku dua perkara. Yang pertama, kerana tidak dapat air. Tidak dapat air terbagi pada dua. Air tak ada, itu satu. Yang kedua, air ada tapi tak boleh ambil. Tu dua kategori. Yang pertama, tidak dapat air. Yang kedua, tak boleh guna air kerana sakit. Kerana tak dapat air, kerana tak boleh guna air sebab sakit. Dua sebab tu. Kerana sakit, kerana tak ada air. Kerana tak ada air terpecah pada dua. Tak ada air kerana cari tak jumpa. Itu tak ada air juga. Yang kedua, tak ada air itu bukan kerana air tak ada. Air ada, tapi dia tak boleh nak pergi. Contohnya kalau dia pergi kena bunuh. Air ada, tapi orang jual dengan harga mahal. Sebab tempat lain tak ada air. Perkara-perkara itu termasuk dalam golongan tidak ada air. Yang kedua, air ada, boleh dapat air. Dua kategori ni manusia ni, maka diharuskan bertayamum. Kita baca. Diharuskan bertayamum bila lemah daripada pemakaian air disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Yang pertama, ketiadaan air setelah berusaha mendapatkannya. Air ada, air tak ada. Cari tak ada. Dalam kitab fiqh dia sebutlah berapa luas radius pencarian air yang perlu dilakukan sebelum kita boleh menggunakan air. Yang tu kena mengaji yang kitab fiqh lah. Itu keadaan pertama, tak ada air lepas dah cari. Keadaan yang kedua, atau air ada tetapi tertegah kerana ada binatang buas, tak boleh nak pergi kat situ, ada binatang buas. Atau ada orang hendak mengejarkan kamu, ada orang nak kerjakan kita ni, maka kita pun menyurup masuk waktu nak pergi ke tempat tu, takut dihambat orang, takut dimakan binatang buas, takut perkara-perkara tersebut. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ada air tapi kamu berkehendak kepadanya kerana kamu atau kawan kamu dahaga. Yang ni perlukan kepada perbahasan fiqh yang lanjut lah. Ada lalat dekat kamera. Subhanallah. Nanti nampak lalat je kat kamera. Baik, ada air tetapi air itu diperlukan oleh sahabat kita ataupun diperlukan oleh kita untuk minum. Dalam musafir contohnya, bawa air cukup-cukup je untuk minum. Itu keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, kamu mengalami pula. kamu mengalami luka atau penyakit yang ditakuti akan membinasakan diri atau satu anggota. Pendetilan kitab fiqh. Tetapi kalau berlaku empat perkara ni, tetapi ketika itu kamu hendaklah menantikan hingga masuk waktu sembahyang fardu. Berlaku empat perkara ni. Kemudian waktu sembahyang dah masuk. Perkara pertama, dah cari air tak ada. Perkara yang kedua, air ada, nak pergi kat sana tak boleh. Sebab apa? Sebab ada binatang buas, ada orang mengejar kita. Perkara yang ketiga, air ada tetapi nak digunakan. Perkara yang tertinggal satu tadi. Perkara yang keempat, ada air tapi milik orang lain.
dan dia tidak akan jual kecuali dengan harga lebih tinggi. Biasanya sebotol air RM1, dia jual RM10, tu lebih tinggi. Air ada tapi kena beli tu pula harga dia lebih tinggi pada biasa. Kadang keempat, kadang kelima, kita ada luka atau penyakit yang kena air memudaratkan. Okey, berlaku 5 perkara ni, tiba-tiba waktu dah masuk, apa nak buat? Air tak boleh nak guna. Ketika tu dia kata sapu debu kemudian dengan sengaja engkau mengambil debu tanah yang suci yang tiada bercampur dengan sesuatu dan tepukkan kedua-dua tanganmu di atasnya. Kemudian dengan sengaja maksudnya dengan niat nak bertayamum lah, dengan sengaja. Engkau mengambil debu tanah yang suci. Ambil itu bukan cedok bawa balik rumah, bukan. Tapi boleh juga nak buat macam tu. Cumanya pergi ke tempat debu-debu suci. Bukan suci dalam debu. Itu lagu almarhum arwah Salim. Ni ambil tanah-tanah yang suci macam ni tanah-tanah suci ni. Kemudian apa dia kata? Dan tepukkan kedua-dua tanganmu di atasnya. Dua-dua belah tangan tepuk ke atasnya. Dan sapukan debu itu ke seluruh muka. Debu yang melekat pada tangan tu sapukan ke seluruh muka. Tidak menjadi kewajipan meratakan debu tersebut seperti mana meratakan air. Kalau kita kalau kita gunakan debu tu untuk dikatakan seperti mana kita katakan air, jadi budak tepung kita. Jadi budak muka. Jadi tak perlu macam tu. Bila kita tepuk ke atas tanah, maka adalah debu yang terlekat, maka sapulah pada muka sekadarnya, sapu pada muka sekadarnya. Ketika sapu pada muka tu, niatkan untuk mengerjakan sesuatu yang mengharuskan sembahyang. Sepertinya kita niat nawaitu tayammuma li istibahati salatil fardhi. Saja aku bertayamum untuk menunaikan solat fardu. Fardu tu jangan tinggal. Sebab kalau kita tak niat fardu, tak sebut fardu, maka tayamum tu tak boleh digunakan untuk solat fardu. Nanti kita akan sentuh waktu sikit. Sapu debu pada kedua-dua tangan. Tadi sapu muka, selesai dah. Tepuk dua tangan, sapu kat muka. Sambil tu niat. Kemudian jika dah habis dekat muka, sapu kat tangan pula. Nak sapu kat tangan ni, kemudian jika ada cincin, cabut. Sebab nak sapu kat tangan dah ni. Tadi nak sapu kat muka, tak apa pakai cincin. Tetapi nak sapu kat tangan, kalau ada cincin, cabut dulu. Tanggalkan cincin daripada tanganmu, maka tepukkan kedua-dua jari tanganmu ke atas tebu. Sama, tepuk. Serta jarangkan segala jari, buka, jangan tutup, buka. Jarangkan segala jari. Sebab bila kita tepuk tu, moga-moga debu tu kena kat celah-celah ni. Kalau kita tutup, maka debu tak kena celah-celah ni. Tepuk, jarangkan jari dan sapukan tangan hingga kedua-dua siku. Baik. Sahabat tengok tangan ni, kita bahagikan pada 3 section. Section yang pertama, section ni, section tapak tangan tanpa masuk jari. Section yang kedua, section ni, jari saja tanpa masuk ibu jari. Section yang ketiga, ibu jari. Tujuan kita bahagikan, yang pertama, bila kita buat tangan macam ni, kita sapukan section yang pertama ni, jari ni, sapu di belakang tangan, sapu belakang tangan. Dah sampai dekat siku ni, gunakan tapak tangan, pusing, tolak ke atas. Sampai dekat sini. Jangan sampai kat sini, sini ada debu. Lepas tu, ibu jari ni yang belum digunakan, sapu kat belakang. 1, 2, 3. 3 section. Begitu juga tangan kiri. 1, 2, 3. Kemudian selatkan. Pastikan di tengah-tengah tu kena debu. Sekadarnya. Bukan sampai jadi bedak. Jika debu itu tidak mencukupi bagi kedua-dua tangan, hendaklah ditepuk sekali lagi hingga rata kedua-dua tangan. Kalau tak yakin, tepuk sekali lagi untuk sapu kedua-dua tangan. Kemudian sapukan salah satu daripada tangan itu kepada yang lain serta selat-selatkan segala celah-celah anak jari. Begini, sapu begitu. Okay. Selesai tentang muka dan tangan. Jadi 2 tempat je, 2 anggota je. Wuduk, muka dan tangan. Kaki, kepala tak perlu. Kemudian pendetailannya kena mengaji kitab fiqh. Yang keempat, satu tayamum bagi satu fardu dan berapa sunat. Yang ni perkara yang nak sentuh tadi. Kamu dapat melakukan sembahyang dengan tayamum itu jika satu fardu dan segala sunat sebanyak dikehendaki. Jika kamu mengkehendaki sembahyang fardu yang kedua, kamu hendaklah memulakan pula tayamum yang kedua, dan tayamum pada hadas kecil dan besar itu sama saja kaifiatnya. Baik, begini. Yang pertama, tayamum, bila kita berniat saja aku bertayamum untuk menunaikan solat fardu, maka kita boleh gunakan untuk menyelesaikan satu solat fardu. Solat sunat tak apa berapa banyak pun.
Andai kata dalam niat kita, kita saja aku bertayamum untuk mengharukan solat tanpa menyebut fardu, boleh digunakan untuk solat fardu. Solat fardu tu penting. Dalam niat sebutkan solat fardu, dan apabila telah sebutkan, dia hanya boleh digunakan untuk satu fardu saja. Andai kata kita sedang bermusafir, pada satu waktu 2 solat fardu, perlu jamak qasar contohnya, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Jadi untuk 2 rakaat zuhur 1 tayamum, untuk 2 rakaat asar 1 lagi tayamum. Bagi yang menjadi imam, bagi yang menjadi khatib hari Jumaat baca khutbah, ketika khutbah untuk diri dia 1 tayamum, ketika dia nak solat maka dia kena ambil 1 lagi tayamum. Itu contoh. Sebab 1 fardu untuk satu tayamum untuk 1 fardu saja. Okey, selesai tentang tayamum. Kita masuk kepada adab keluar ke masjid. Kita tak tekankan sangat kerana perkara itu tidak menjadi keperluan besar, tetapi sahabat yang sedang mengaji kitab fiqh maka mengajilah secara detail perkara tersebut, sebab itulah cahaya-cahaya Allah yang Allah Ta'ala akan kekalkan atas muka dunia. Kalau kita tak mengaji, Allah kekalkan cahaya itu melalui orang lain, kita jadi rugilah. Sedangkan kita dah mempunyai peluang untuk mengaji kitab, untuk memastikan kita menjadi sebahagian daripada golongan yang menjaga cahaya Allah atas muka dunia ni. Yang fasal yang kelima, habis tentang tayamum, habis tentang tayamum, habis tentang apa tadi, mandi junub. Kita masuk pada adab keluar ke masjid. Baik, adab keluar ke masjid ni apa cerita dia? Kalau sahabat-sahabat ingat, 3-4 hari lepas dimulakan perbahasan Imam Ghazali duk masuk tentang jadual ni. Yang pertama dia kata kita mestilah memenuhkan hidup kita dengan amalan sunat. Kemudian dia kata mustahil sebenarnya kita nak penuhkan dengan amalan sunat kecuali kita jaga kita punya anggota, kita jaga kita punya hati sekalian waktu. Nak jaga pula mustahil, kecuali dia kata kena buat jadual pengurusan waktu untuk perkara akhirat. Sesiapa yang tak mampu melihat akhirat itu penting dalam kehidupan dia, maka dia tak akan melihat pentingnya menjadualkan kerja akhirat dia. Sebab tu yang pertama kena lahirkan rasa penting dulu perkara akhirat ni. Sebab bukan senang nak lahirkan rasa penting pada perkara akhirat, susah. Perkara akhirat susah. Baik. Seterusnya, kemudian apabila dah mula ada jadual, tujuannya untuk memastikan dalam kehidupan kita 24 jam tu sebanyak-banyak mungkin untuk lakukan amalan-amalan sunat. Sebab amalan-amalan sunat ni adalah amalan untuk taqarrub ila Allah. Dalam hadis Nabi SAW tu, kalau sahabat ingat, ketika kita membicarakan tentang taat yang zahir. Taat yang zahir itu menyebut dalam satu hadis Nabi sebut seorang yang nak mendekati Allah, dia kena melakukan ibadah yang wajib ditambah dengan ibadah yang sunat, sehingga Allah kasih kepadanya. Bila Allah kasih kepadanya, matanya adalah Allah lah sebagai matanya ketika dia melihat, Allah lah sebagai telinganya ketika dia mendengar, dengan maksud Allah lah yang menjaga segala perbuatan dia. Itu hadis tersebut. Jadi kita jaga jadual ni. Maka Imam Ghazali showkan satu jadual. Jadual asalnya bangun sebelum subuh, dalam hati mula-mula ingat Allah, pada kalimah mula-mula berkata dengan nama Allah. Kemudian bila pakai baju, niat untuk ibadah, jangan niat untuk menunjuk-nunjuk kerana perkara itu haram. Sebab tu dia cerita tentang wudu. Sebab biasa sebelah pagi ni kita nak wudu lah. Kadang-kadang ada urusan mandi wajib, maka kita mandi wajib. Kadang-kadang air tak ada, maka kita tayamum. Selesai bab tu, sekarang ni kerjanya nak pergi masjid lah. Tu adab keluar masjid, tajuk seterusnya. Dan insyaAllah kita cuba baca. Sebab adab keluar ke masjid ni tak panjang tajuk dia. Kita cuba selesaikan tajuk ni. Kalau tak selesai, kita akan sambung ke datang lah. Adab keluar ke masjid. Semayang sunat wuduk dan sunat subuh. Dah habis solat wuduk, dah habis ambil wuduk, dah habis tayamum semua sekali lah, dah selesai tu. Maka apabila engkau selesai daripada ambil semayang, engkau hendaklah semayang sunat wuduk 2 rakaat. Atau solat sunat subuh 2 rakaat jika fajar sudah terbit. Baik, kita bangun, kita bersiap, dah siap ambil wuduk. Siap ambil wuduk, cuba tengok jam berapa. Kalau subuh masuk pukul, kalau hari ni 5.49, di tempat Ana ni 5.49, kita bangun-bangun, kita bersiap-siap, tengok-tengok, siap semua sekali 5.30, maka ada peluang lagi untuk solat sunat wuduk. Boleh solat sunat wuduk dulu. Kalau lah kita bangun-bangun tu, tengok-tengok dah hampir masuk subuh, tak berkesempatan untuk kita solat sunat wuduk, solat sunat sebelum subuh terus. Demikianlah dikerjakan oleh Nabi SAW. Kemudian engkau pergi ke masjid. Nabi SAW dia solat sunat subuh
di rumah. Di rumah dia solat sunat subuh. Sebab apa dia semayang di rumah? Yang pertamanya, dia semayang di rumah tu kerana rumahnya tepi masjid. Nabi ni keluar rumah dia sampai Masjid Nabawi, dekat sangat. Kemudian sahabat memang tunggu Rasulullah untuk solat subuh berjemaah. Jadi Rasulullah semayang solat di rumah. Kita sunnahnya solat sunat subuh ni di rumah pun sunnah, di masjid pun sunnah. Tengok keadaan. Andai kata memang orang kampung kita ni solat subuh ni lambat sikit, masuk 5.50, solat 6 suku, maka sempat kita solat sunat subuh di rumah, maka boleh buat di rumah. Kalau kampung kita ni tempat orang yang bekerja, masing-masing nak mengejar waktu pagi, maka kita solat sunat subuh tu adalah buat di masjid. Artinya siap-siap terus pergi ke masjid. Di masjid lah kita solat sunat sebelum subuh. Itu terpulang kepada bagaimana waktu kita dan bagaimana orang kampung kita. Kerana macam di Jengka tu ada satu masjid lama, siapa yang tahu masjid Ustaz Tuan, orang panggil masjid lama Bandar Pusat. Dia tetapkan waktu subuh dia solat 6 suku. Tak kira lah masuk subuh 5.30 ke 5.40 ke, dia akan sembahyang 6 suku. Jadi orang yang bangun tu 5.30, masuk subuh 5.30, dia bangun tu 5.30, lambat lah tu. Tetapi oleh kerana masjid sembahyang 6 suku, dia boleh bertenang, siap dia solat sunat wuduk dulu, solat sunat sebelum subuh di rumah, baru dia pergi ke masjid. Tak apalah, itu atas perbincangan ahli Qaryah. Tapi bagi yang kalau kan untuk siap di awal waktu, maka sebaiknya solat sunat subuh di masjid lah. Ini adalah jiran yang berada sebelah rumah. Okey, seterusnya, jangan tinggalkan sembahyang berjemaah. Sewajarnya engkau janganlah meninggalkan sembahyang berjemaah, terutama sembahyang isyak dan sembahyang subuh. Kerana sabda Nabi SAW, salatul jama'ati tahdulu salatul fadzi. Bisa bagi anak ni tertinggal kitab sebenarnya. Anak minta sahabat tangkap gambar kitab. Tu anak baca handset ni. Bisa bagi wa 20 darajah. Sembahyang berjemaah itu terlebih baik daripada sembahyang seorang diri sebanyak 27 darjat. Baik, sahabat Allah, kalau kita lihat kepada sirah baginda Nabi SAW sama sahabat-sahabat, solat berjemaah sangat ditekankan, sehingga Nabi pun buat, aku nak je ganti orang lain ganti aku jadi imam, aku pergi ke rumah-rumah orang tak sembahyang jemaah di masjid ni, aku bakar rumah dia. Ni hadis ni menjadi pegangan sebahagian ulama, sehingga ulama menyebutkan, ini mazhab lain, menyebutkan hukum solat berjemaah itu wajib. Kenapa? Kerana setiap perkara yang mempunyai urutan bakar rumah maka menjadikan hukum melakukannya adalah wajib. Kita meletakkan dia sebagai fardu kifayah. Jangan kemari, anak-anak dah nak kemari lah. Jangan kemari. Nanti dia jadi bising kat sini. Sekejap lagi habis nak habis. Main kat sana dulu ya. Abang Ati tak bercakap kat sini, dia duduk diam je. Okey. Menunjukkan kepentingan solat jemaah, sehingga sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka ni melihat solat jemaah sangat penting dalam kehidupan. Anda bagi contoh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sahabat Nabi, ini berlaku pada seorang wali Allah yang sentiasa solat berjemaah di surau. Sehingga pada satu hari dia ni terlambat, dia dah solat maghrib berjemaah, kemudian dia balik ada urusan. Dia bukan zaman Nabi ni zaman tabi'un tabi'in. Kemudian apabila dia pergi semula nak sembahyang isyak berjemaah, tengok orang dah habis solat isyak, tak sempat. Kecewa dia tak sempat solat jemaah. Dia balik ke rumah, dia sembahyang isyak 27 kali kerana hadis ni. Sembahyang berjemaah itu terlebih baik daripada sembahyang seorang diri sebanyak 27 kali. Hadis ni. Jadi dia ni pun dah sembahyang, dia susah hati tertinggal solat isyak berjemaah, susah hati. Apa yang dilakukan? Dah sembahyang 27 kali, tidur. 27 kali tu darab 4 rakaat, berapa tu? Hampir 100 rakaat. 24 80, 7 4 28, 108 rakaat solat isyak berkali-kali, kerana rasa macam bimbang sungguh tertinggal solat jemaah. Habis solat 27 kali, terasa kepenatan, tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi dia naik kuda bersama satu kumpulan manusia. Naik kuda bersama, kemudian masing-masing laju ni. Kemudian dia semakin ketinggalan, makin jauh.
Jadi dia terjaga daripada tidur. Lepas tu diceritakan tentang perbuatan dia semalam. Kemudian ulama tu kata, walau orang yang sembahyang berjemaah dengan orang yang sembahyang 27 kali orang sembahyang jemaah, dia kata kumpulan yang ramai itu adalah orang yang sembahyang jemaah. Kamu yang sembahyang 27 kali solat isyak ni tidak akan menyamai kelebihan mereka. Itu. Ada seorang sahabat, kalau tak salah cerita ni daripada Sayyidina Osman Al-Affan, seorang pedagang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Osman ataupun Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Jadi dia adalah tempah barang dagangan daripada Yaman. Kemudian sampailah satu hari barang tempahan dia lambat sampai. Janjinya lepas asar. Jadi selepas asar dia tunggu barang. Tunggu tak sampai. Tunggu tak sampai. Nak telefon tak ada telefon. Nak WhatsApp tak ada WhatsApp. Jadi tunggu menyebabkan dia terlengah untuk solat maghrib berjemaah. Bukan tak solat maghrib. Solat tapi tak berjemaah dengan Nabi. Kemudian dia menyumpah diri dia, harta ni telah mencelakakan aku. Apa dia buat? Dia, harta dagangan dia yang sampai daripada Yaman ni, dia kata, oleh kerana harta ni mencelakakan aku, maka aku sedekahkan keseluruhan harta aku ni, barang dagangan hari ni, kepada Islam. Cuba tengok betapa mereka serius menjaga solat sunat, solat berjemaah. Kerana solat jemaah terdapat kelebihan yang banyak. Jadi sahabat mati Allah, seharusnya jangan tinggal solat berjemaah. Kalaupun kita tak boleh nak ke masjid, maka pastikan kita boleh solat berjemaah. Sama ada dengan isteri kita sekalipun, dengan anak-anak sekalipun. Sebab itulah kalau kita keluar, lebih baik kita keluar berdua atau bertiga nak menjaga jemaah. Karena kalau keluar untuk kuliah di luar, nak bawa anak murid 2 orang, 3 orang sebab nak jaga jemaah. Kadang-kadang kita ni duduk semayang dekat highway. Kalau kita tak bawa orang ni, jarang untuk kita mampu untuk memastikan kita mampu berjemaah pada setiap waktu. Baik. Dan Nabi SAW sabda lagi, ini antara kelebihan solat jemaah. Dan kelebihan solat jemaah ni yang paling utama adalah subuh dengan isyak tu kena jaga. Yang lain penting juga, semua penting belaka. Dalam perkara yang penting tu, paling penting isyak dengan subuh. Hadis Nabi SAW lagi, man salla 40 yawman as-salawati fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atan minan nifaq. Shalla 40 yaman, barang siapa 40 hari salawati fi jama'atin sembahyang jemaah, dengan syarat sembahyang jemaah tu la tafutuhu fiha takbiratul ihram, tak luput takbiratul ihram bersama imam. Tu syarat dia tu. Kataballahu lahu bara'ataini. Allah Ta'ala akan menulis baginya 2 kelepasan. Bara'atam minan nifaq wa bara'atam minan nar. Yang pertama dibebaskan daripada sifat munafik, yang kedua dibebaskan daripada neraka. Baik sahabat mati Allah, apa tujuan kita beramal ibadah? Kita beriman, kita cari ilmu, kita menyusahkan diri dengan agama. Tak lain tak bukan kita buat amal ni nak masuk syurga. Tak lain tak bukan kita menamatkan diri kita daripada neraka Allah. Kita buat ni kerana takutnya kita pada neraka. Ada beberapa amalan yang kalau kita jaga, dijamin perkara tersebut. Antaranya solat subuh berjemaah. Dalam hadis Nabi kata, barang siapa sembahyang subuh. Bukan sembahyang subuh. 5 waktu selama 40 hari berterusan, dengan syarat dia sembahyang berimam lah. 5 waktu 40 hari berterusan solat jemaah, la tafutuhu takbiratul ihram, tak luput takbiratul ihram sama imam. Artinya imam takbir, dia takbir. 40 hari Allah janjikan yang pertama dibebaskan daripada sifat munafik. Sahabat mati Allah, bukan senang nak bebaskan diri daripada sifat munafik. Sifat munafik ni antaranya idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza u'tumina khana. Apabila dia bercakap, nipu. Itu tanda-tanda sifat munafik. Kadang-kadang kita bukan nak tuduh orang sifat munafik ni, tapi cuba tengok dalam diri kita. Kalaulah apabila kita bercakap, ada je perkara tipu. Walaupun kadang-kadang tipu tu perkara tipu yang tidak memudaratkan pun, tapi menipu. Menipu perkara yang tidak memudaratkan. Menipu dalam gurauan. Maka itu juga ciri-ciri munafik. Adakah orang yang menipu tu munafik? Belum lagi. Tetapi ciri-ciri munafik, mereka suka menipu. Saya cakap menipu. Bukan senang nak menjaga diri daripada wa'ada akhlafa. Apa mereka berjanji, maka mereka akan mungkiri janji.
Wa idza utu minal khana, bila diberi amanah mereka akan khianat. Bila kalau kita lihat semak dalam diri kita, perkara ni bukan senang untuk diperbaiki. Bukan senang untuk kita perbaiki bercakap tak menipu ni, bukan senang. Senang untuk kita perbaiki apabila kita bukan senang. Bukan senang untuk kita jadi orang yang apabila diberi amanah tidak khianat. Perkara itu cukup susah. Perkara itu cukup susah. Maka dengan menjaga solat selama 40 hari, 5 waktu, Allah Ta'ala beri kelepasan terhadap 3 sifat yang cukup susah untuk dilepaskan. Jadi sahabat mati Allah, siapa yang nak merasakan hati yang baik, maka usahakan 40 hari solat berjemaah 5 kali. Sebab tu dah kalau di pondok, kalau masuk pondok 40 hari kuarantin, tak boleh keluar, tak boleh pergi mana, tak boleh pergi sini. Tujuannya untuk memastikan setiap pelajar tu dapat solat berjemaah selama 5 waktu 40 hari. Baik, yang kedua, dibebaskan daripada api neraka. Apa lagi nak? Apa lagi nak? Bila Nabi kata dibebaskan daripada neraka, yang kita dok buat ni, amal ibadat ni tak nak masuk neraka. Allah Ta'ala, Nabi SAW menjanjikan atas wahyu daripada Allah, mereka yang menjaga solat berjemaah 40 hari, 5 waktu sehari, menjaga solat jemaah selama 40 hari ni, maka dibebaskan daripada api neraka. Jadi sahabat mati Allah, perkara itu adalah perkara besar yang perlu dilihat. Dan sabda Nabi SAW lagi, man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama shalla bi nasfil laili wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laili kullah. Jangan kuat sangat, nanti dia dengar kat sini. Hadis ni Nabi SAW sebut, barang siapa solat isyak secara berjemaah, dia ni diibaratkan seperti solat malam tu separuh malam. Dan kalau disambung pula dengan solat subuh secara berjemaah, maka seolah-olah dia sembahyang ni satu malam tak tidur. Orang yang menjaga isyak berjemaah, menjaga subuh berjemaah di antara 2 waktu ni, walaupun dia tidur, maka dia ni dikategorikan sebagai orang yang berterusan sembahyang. Sebab itulah solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah jangan ditinggalkan. Orang yang tidur dalam keadaan solat isyaknya berjemaah, solat subuhnya berjemaah, dianggap tidurnya adalah solat. Itu pahala besar. Itu pahala yang cukup besar. Kita tidur, kita bukan bangun pun, subuh baru bangun pula solat, tetapi dianggap kita solat semalam malam. Jadi sahabat mati Allah, jaga solat isyak berjemaah, jaga solat subuh berjemaah. Solat malam ni sumber kekuatan orang yang beriman. Cuma oleh kerana hari dah 7.50, anda tak ceritalah bab sumber kekuatan. Cuma hadis ni memberitahu pada kita kelebihan solat isyak dan subuh berjemaah. Sesiapa yang solat isyak berjemaah, seolah-olah dia sembahyang setengah malam. Kalau dia tidur tu 8 jam, dia sembahyang 4 jam, tidur 4 jam. Kalau disambung pula dengan subuh berjemaah, seolah-olah dia tu tak tidur 8 jam tu, dia sembahyang 8 jam. Bahkan dia tidur. Sedangkan dia tidur. Tetapi dikira dia sebagai orang yang menjaga solat subuh berjemaah dan solat isyak berjemaah. Jadi sahabat mati Allah, jangan tinggal. Dan kata Imam Al-Ghazali yang dirahmati Allah, sewajarnya engkau jangan meninggalkan sembahyang berjemaah itu. Patut-patut kita ni tak payah tinggal lah. Jika engkau tiada melakukannya, apalah faedahnya engkau bersusah-susah dalam menuntut ilmu? Tujuan apa menuntut ilmu? Tujuan ilmu nak belagak, tak ada faedah akhirat. Tujuan ilmu saja nak tahu, tak ada faedah akhirat. Tujuan kita menuntut ilmu dalam Islam, tujuan utama ilmu adalah untuk beramal. Tiba-tiba kita tuntut ilmu tak beramal, maka apa faedah? Tidak ada faedah dalam menuntut ilmu. Kerana itulah apabila kita mendengar tentang kebaikan solat berjemaah, maka lakukan solat berjemaah. Jangan sekadar kita dengar kemudian hilang, dengar hilang. Perangai wallah taala alam, perangai siapa tak tahu. Perangai sebahagian umat Islam dengan perkara agama ni, bab ilmu ni, mereka suka mendengar tapi tidak suka beramal, menyebabkan wujud satu masyarakat yang mengetahui Islam tidak akan Islam tidak akan menjadi gah, tidak akan menjadi kuat. Bahkan dalam diri kita, Islam tidak semakin kuat kalau kita tidak mula beramal dengan amal-amal yang telah kita pelajari ilmu. Nak menguatkan iman, nak menguatkan pergantungan pada Allah, nak merapatkan diri dengan akhirat, nak tak nak dengan ilmu yang kita ada, kita kena amalkan. Penat, dunia memang untuk tempat berpenat lelah mendapat keredaan Allah di hari akhirat. Kalau kita terlalu mencari kerehatan atas muka dunia, dibimbangi kerehatan dunia akan ditukar dengan api neraka Allah. Wa'iyadzubillah min dzalik. Jika engkau tiada melakukannya, apalah faedahnya engkau bersusah-susah tuntut ilmu ni, pagi-pagi duduk dengar sini ni, duduk dengar ilmu agama, tiba-tiba tak buat, apa faedah? Tak ada faedah. Jadi baik tak payah mengaji, tapi tak boleh gunalah alasan tu. Kalau tahu kena buat,
memikirkan. Kalau tahu aku kena buat, baik tak tahu. Orang yang fikir begitu, dia berada dalam tipu daya syaitan. Kita telah pun dilahirkan sebagai hamba Allah. Kita telah ditaklifkan dengan agama. Maka kita tidak ada pilihan kecuali untuk terus mengaji dan beramal dengan apa yang kita pelajari. Hanya sesungguhnya faedah ilmu itu adalah untuk diamalkan. Jadi bila kita ada ilmu ni, usahalah untuk beramal sehabis baik dengan ilmu yang kita ada. Ya sahabat rahmati Allah, kita selesai kuliah kita pada pagi ni, dan nak cuba tengok kok kalau ada kuliah, kalau ada soalan. Antara amalan yang dijamin kita tepat. Okay. Orang perempuan tak dituntut berjemaah. Kalau dia boleh menjaga jemaahnya, maka bolehlah dia berjemaah. Kalau dia tak menjaga, kalau dia tak mampu menjaga, maka orang perempuan lebih afdal untuk solat di rumah. Ustaz, sunat fajar, sunat sebelum subuh sangat besar pahala. Boleh tak buat solat-sunat tersebut sedangkan waktu subuh hampir habis? Yang ni sedang elok. Satu hari siapa namanya? Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal ni adalah muazzin zaman Nabi. Jadi dia ni sebelum dia azan, dia akan datang rumah Nabi dulu subuh. Dia akan pastikan Nabi dah bangun. Nabi dah bangun dah. Cuma itulah adab.